Di hari Jumat yang akan datang, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. 在这个星期五，我们会来纪念受难日。 Ini adalah sebuah kebaktian di mana kita mengenang masa kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. 这个是一个崇拜，我们来纪念主耶稣为我们受难受苦。 Sebuah kebaktian yang sangat penting untuk kita rayakan bersama-sama. 这个是一个很重要的崇拜来的。 Kalau kita membaca buletin minggu lalu, Bapak Pendeta ada menuliskan artikel singkat di buletin. 如果网友有阅读上个周的我们的教会的月刊周刊，牧师有写关于这个受难日。 Beliau menuliskan bahwa hari perayaan Jumat Agung itu lebih penting daripada hari Natal. 牧师写到说，来纪念受难日比来庆祝圣诞更有意义。 Nah, saya sependapat dengan beliau. 呀，传道跟牧师有同感。 Hari Jumat Agung adalah hari di mana kita mengingat kembali sebesar apa penderitaan Tuhan Yesus bagi dosa-dosa kita. 受难日是可以帮助我们来晓得，主耶稣的受苦受难是何等的。 Ini adalah puncak dari karya keselamatan Allah bagi umat manusia. 这个是一个主耶稣的神的救恩的顶峰。 Ini adalah karya Allah yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. 这个是一个已经被先知已经预言的事情。 Oleh kematian Tuhan Yesus, manusia berdosa beroleh pengampunan dosa. 为了已经受死了，我们人可以得赎。 Di kitab Ibrani dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. 在希伯来书讲说，如果没有流血，就没有救恩。 Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam kebaktian Jumat Agung mendatang. 所以弟兄姐妹，在这个时候，我们来邀请大家都要来参加这个受难崇拜。 Dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila ada orang yang kita rasa berbuat baik kepada kita, kita selalu merasa segan kepada orang tersebut. 在我们每天的生活当中，如果有人对我们做好事，我们都会觉得说有比较好，对他有比较好感。 Kita sering merasa tidak enak kalau orang tersebut mengundang kita ke acaranya dan kita tidak bisa hadir. 我们会觉得说不好意思，如果他有邀请我们去参加他要参加的节目， Karena kita ingat kebaikan orang tersebut kepada kita. 因为我们见到他这个人对我们的好。 Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar baik kepada kita. 呀，弟兄姐妹，主耶稣不单单对我们好而已， Dia memberikan nyawanya untuk kita 他已经舍命为我们， agar kita bisa diselamatkan. 使得我们可以被得救。 Bagaimana mungkin kita tidak bisa hadir dalam kebaktian untuk memperingati, mengenang kematiannya? 怎么可能呢？我们不来参加一个崇拜来纪念他的受苦受难的日子？ Sudah sepantasnya kita hadir. 我们应当来参加。 Nah, ayat atau teks yang kita baca barusan tadi adalah suatu peristiwa yang terjadi menjelang kematian Tuhan Yesus. 今天刚才我们所读的经文是讲述关于一件事情还没有发生这件事情的这个前夕的时候。 Bagi beberapa gereja, minggu ini disebut sebagai Minggu Palma. 对于其他的有些的教会讲说，这个礼拜是巴马礼拜， di mana Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Setelah itu dia akan ditangkap, lalu disengsarakan dan mati di kayu salib. 这个礼拜主耶稣会来到耶路撒冷，他也会被抓、被钉十字架。 Nah, mengenai kesengsaraan penderitaan Tuhan Yesus ini sudah diberitahukan berulang kali kepada para murid. 关于主耶稣又受苦受难的事情，已经反复的来讲述给他的门徒。 Dalam beberapa kesempatan Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah hari ketiga. 再有很多机会，主耶稣也告诉他的门徒说，他会被受难，他会被长老们
祭司长还有其他人被拒绝、被杀害，第3天他会复活。 Kematian Tuhan Yesus bukanlah sebuah peristiwa yang tidak direncanakan. 主耶稣的定死不是一件没有被计划的事情。 Seolah-olah Tuhan Yesus tidak berdaya, ditangkap lalu dibunuh. 不是说主耶稣没办法，他被抓了，他就被杀了。 Tapi ini adalah sebuah rencana yang sudah direncanakan oleh Allah demi menyelamatkan manusia berdosa. 可是这是一件事情已经被我们的神所计划好的事情。 Nah, meskipun para murid telah mengikuti Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, tidak lantas membuat mereka paham tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. 他的门徒已经跟了他3年半，他们也不晓得关于这件事情。 Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa manusia. 他们不明白说主耶稣基督来这个世界上是为了我们。 Kita bisa lihat respon dari Petrus ketika Tuhan Yesus mengatakan dia akan mati, lalu dia menjawab, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. 很像彼得，他也不晓得这件事情，所以当听见这事情的时候，他对神说：“愿神把这件事把主远离这件事情，不要发生这件事情在你身上。” Terkesan apa yang dikatakan Petrus adalah sesuatu hal yang baik. 很像彼得所讲的这件事情是一件是好事来的。 Tentu sebagai murid Tuhan Yesus, mereka tidak mau Yesus menderita sengsara dan mati. 成为一个主耶稣的门徒，他都希望说主耶稣不被钉十字架，不受死。 Tapi sesungguhnya Petrus sedang menghambat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. 可是其实彼得那个时候在阻止主耶稣被钉十字架。 Niat hati yang dipikir Petrus adalah baik, sebenarnya adalah perbuatan yang sangat jahat. 呀，彼得的心念是很像是很好的，可是那个对神来讲是不好的， Karena dia ingin mencegah Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. 因为他要阻止主耶稣被钉死在十字架上。 Kalau sampai Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka rencana keselamatan akan gagal. 如果主耶稣没被钉十字架，救恩就不成立了。 Makanya Tuhan Yesus menegur Petrus dengan sangat keras. 所以主耶稣谴责彼得， Dia katakan, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 呀，所以主耶稣谴责彼得说，走开，因为你是我的绊脚石。 Jadi ketika Petrus menghalangi Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, dia sedang secara tidak langsung ingin menghalangi rencana keselamatan umat manusia. 当彼得不同意这件事情的时候，其实他是在阻拦上帝的计划来的。 Demikian juga orang-orang banyak yang ada di Yerusalem yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. 也是跟那些在耶路撒冷在迎接主耶稣的众人， Mereka juga merasa bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ingin menjadi raja. 他们觉得说主耶稣来到耶路撒冷是为了做王， Ingin menyelamatkan orang-orang Israel dari penjajahan Romawi. 来拯救以色列人从罗马帝国的统治。 Mereka juga tidak sadar bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. 他们不晓得说主耶稣来这世界上是为了来拯救人类。 Nah, kita akan coba lihat teks yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. 来，我们来思想今天早上的经文。 Di ayat ke-12 dan ke-13 dikatakan, 第12节跟第13节这样写着： keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. 第二天，有许多上来过节的人，听见耶稣来到耶路撒冷，就拿着种树枝出去迎接他，喊着说：“何塞那，奉主名来的以色列王，是应当称颂的。” Nah, orang-orang banyak di sini berkumpul di Yerusalem hendak merayakan Paskah. 呀，众人来到耶路撒冷是纪念复活节 Paskah orang Yahudi. 啊，以色列人的复活节。
Nah, kita tahu Paskah orang Yahudi dan Paskah orang Kristen itu berbeda. 以色列人的复活节跟我们基督徒的复活节是不一样的。 Paskah orang Yahudi adalah sebuah perayaan untuk mengenang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, memimpin mereka ke tanah Kanaan. 以色列人的复活节是为了纪念，上帝带领以色列人出埃及记，进到迦南美地来。 Jadi setiap tahun mereka akan datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama-sama. 所以每年他们都会来到耶路撒冷来庆祝这个复活节。 Dan orang-orang Israel yang tersebar di luar Israel akan datang kembali ke Yerusalem. 那些在以色列国以外的以色列人，他们也会回来。 Sehingga kita bisa membayangkan kota Yerusalem itu dipenuhi dengan orang banyak dari berbagai daerah. 所以我们可以晓得说，在那个时候耶路撒冷有多少人。 Dan mereka ini mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang di tengah jalan menuju ke Yerusalem. 那些人都听见说，主耶稣在路上又来到耶路撒冷。 Dan mereka ingin menyongsong dia, menyambut dia. 这些人都要去迎接他。 Nah, ini adalah masa terakhir dalam pelayanan Tuhan Yesus. 这个是主耶稣在这个世上的最后的几天。 Orang-orang banyak tentu sudah mengenal dia. 有很多人都认识晓得他， Tidak hanya karena pengajarannya yang penuh kuasa, 不单单他的教导， tetapi juga banyak mukjizat yang telah dia lakukan di tengah-tengah orang Israel. 也是他使了很多的神迹。 Dan ketika orang banyak melihat mukjizatnya, 当很多人看见他的神迹， mereka sadar bahwa Yesus bukan manusia biasa. 他们就晓得耶稣不是普通的人。 Ada yang menganggap dia sebagai seorang nabi, 有些人说他是一个先知， ada yang menganggap dia sebagai Tuhan. 有些人说他是神。 Dan tentu mereka sepakat bahwa Yesus ini punya kuasa dari Allah. 他们都同意说，主耶稣有从神来的能力。 Dan ketika mereka mendengar bahwa Yesus ini akan datang ke Yerusalem, mereka juga mempersiapkan diri menyambut dia. 当他们听说主耶稣又来到耶路撒冷，他们也准备了心来迎接他。 Di ayat ke-13 dikatakan mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia. 13节那边讲说，就拿着种树枝出去迎接他。 Daun-daun palem memiliki hubungan dengan tradisi orang Israel. 种树枝是关于以色列人一个传统的事情。 Dalam sebuah perayaan Pondok Daun, orang Israel akan menggunakan daun-daun palem ini. 当有一个节日，他们就会用树枝来庆祝他们的节日。 Perayaan Pondok Daun adalah perayaan di mana mereka bersyukur atas pimpinan Tuhan selama 40 tahun berada di padang gurun. 呀，这个节日是来纪念他们被神所眷顾在40年在旷野。 Tuhan telah memelihara makanan mereka, pakaian mereka, sendal mereka, semuanya dipelihara dengan baik. 神已经预备给他们吃的东西、穿的东西、一切的东西。 Dan ini adalah sebuah perayaan yang harus mereka rayakan. 这个是一个节日，他们又来庆祝的节日。 Nah, di dalam Imamat 23 ayat 40 dikatakan, pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma. Korma di sini adalah daun palem, daun palem, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. 在利未记那边写作说，他们又拿起很多果子、很多树枝来在神的前面来庆祝、来欢呼7天。 Jadi perayaan Pondok Daun mengingatkan mereka tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka. 这个节日来帮助他们纪念说，神怎么样来帮助以色列人。 Nah, makna yang ada dalam teks ini adalah daun palem di sini melambangkan keselamatan, kemerdekaan, pertolongan dari Tuhan. 呀，这个树枝是代表说，神帮助他们以色列人。 Mereka sedang berseru-seru kepadanya, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. 他们喊着说：“何塞那，奉主的名来的以色列王。” Hosana dalam bahasa Ibrani artinya selamatkan kami. 何塞那在希伯来文是恳求主来拯救我们。 Sebuah kata yang hanya dipakai untuk merujuk kepada Tuhan.
呀，一个词汇只是来讲关于神的， Dengan kata lain mereka mengatakan, Tuhan selamatkan kami. 很像他们讲说，神啊，恳求你救我们。 Nah, orang-orang Israel sudah menantikan sejak lama kedatangan Raja Mesias. 以色列人已经等了很久，关于这个弥赛亚的降生。 Sejauh yang mereka pahami, Raja Mesias akan menyelamatkan mereka dari perbudakan. 他们只是知道说，弥赛亚王会来解脱他们从那个统治 Dalam hal ini dari penjajahan Romawi. 啊，从罗马帝国的统治。 Mereka ingin menjadi sebuah bangsa yang merdeka, 他们要做一个独立的国家， tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. 不被其他的国家来统治。 Dan mereka melihat Yesus sebagai sosok Mesias yang mereka nantikan itu. 他们看耶稣是一个弥赛亚来拯救他们的弥赛亚。 Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. 呀，愿被赞美的弥赛亚王。 Mereka melihat Yesus sebagai Raja Mesias, Raja Israel yang sudah dinubuatkan sejak lama. 他们看耶稣是一个弥赛亚王，已经被应许很久的弥赛亚王。 Dan mereka berseru kepada Yesus, selamatkan kami. 他们恳求主耶稣，呼唤主耶稣说：“来救我们。” Nah, ini adalah sebuah seruan yang mereka sampaikan kepada Yesus karena mereka melihat Yesus bukan manusia biasa. 这个是一个对于主耶稣的呼唤，因为他们看主耶稣不是一个普通的人， Dia telah menyembuhkan banyak penyakit yang ada di tengah-tengah orang Israel. 他已经医治了在以色列人当中的各样的疾病， Memberikan pengharapan kepada orang-orang yang susah hidupnya. 已经给那些很困难的人有盼望， Memberikan pengharapan kepada orang-orang miskin. 他给那些穷苦的人有希望。 Dan mereka melihat Yesus sebagai Raja Mesias yang telah dinantikan itu. 他们看耶稣是他们在等待的那个弥赛亚王， Dia menyebut Yesus sebagai Raja Israel. 他们称耶稣是以色列王 Raja yang akan memimpin Israel, Raja yang telah dinubuatkan oleh para nabi. 啊，一个来带领以色列人的王。 Nah, ini adalah merupakan penggenapan dari nubuatan Raja Daud. 这个也是对这大卫王所预言的这事情。 Raja Daud menuliskan dalam Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. 大卫王在诗篇118章那边讲到说，他从神而来的，又被祝福，来祝福我们在神的殿中。 Dia yang datang dalam nama Tuhan. 从神而来的， Dan dia adalah Tuhan itu sendiri. 他是神。 Raja Mesias yang sudah dinanti-nantikan oleh orang Israel. 弥赛亚王是以色列人所期待的王。 Kemudian ayat 14 dan 15 dikatakan, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. 14节、15节那边写到，耶稣得了一个驴驹，就骑上，如经上所记的说。 Nah, ini merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Zakaria. 这个是撒加利亚先知所预言的Nabi Zakaria sudah menubuatkan bahwa Raja Mesias ini akan datang menunggangi seekor keledai. 撒加利亚先知以及预言说，一个王会骑着驴驹来。 Mungkin ada yang bertanya, kenapa seorang raja harus mengendarai seekor keledai? 可能有些人在问，为什么一个王会骑着驴驹来呢？ Dalam banyak kerajaan yang kita saksikan, seorang raja biasanya menunggangi seekor kuda. 如果我们看很多的王，他们都骑着马来， Binatang yang tangkas, yang cepat. 一个很壮的动物来的。 Dan apabila seorang raja menunggangi seekor kuda, dia terlihat begitu gagah. 如果一个王骑着一只马，他会被看成很勇猛。 Lalu mengapa Raja Mesias hanya menunggangi seekor keledai muda? 为什么弥赛亚王只是骑着一个驴驹呢？ Nah, di dalam kitab Ulangan, ketika Tuhan Allah
memerintahkan orang Israel mengangkat seorang raja, ada peraturan yang harus mereka ingat. 在圣经里面写说，如果神要提起一个王，他们有固定的条规，又遵循的。 Seorang raja yang memimpin umat Allah Israel tidak boleh memperbanyak kuda. 如果一个要带领神子民的王，他们不会骑马。 Kuda di sini berbicara tentang kekuatan militer. 如果讲到马，这边是讲到那个军事的力量。 Artinya raja yang memimpin Israel itu adalah raja yang sepenuh-penuhnya bersandar kepada Tuhan. 因为一个王，他们要全心的来依靠上帝， Tidak bersandar pada kekuatan militer ataupun prajuritnya. 不来依靠他的军事的力量，还是靠着他的士兵。 Nah, di sini kita melihat Raja Mesias adalah raja pilihan Allah sendiri. 所以在这边我们看米西亚王是一个神所自己拣选的王， Seorang raja yang tidak mengandalkan kekuatan militer. 一个不靠着武力的王， Seorang raja pilihan Allah sendiri. 一个是神所拣选的王， Dia mengendarai seekor anak keledai. 他骑着驴驹。 Di sini juga kita melihat sikap kerendahan hati dari Raja Mesias ini. 在这边我们也看见一个米西亚王的谦卑。 Nah, kalau kita baca nubuatan lengkap di dalam Zakaria 9:9 dikatakan demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. 在撒迦9章那边讲说，你们要欢呼因为你的王要来，他是公义的，他是有能力的，他也是骑着一个驴驹，一个年轻的驴驹来的。 Dia adalah seorang raja yang adil. 他是一个有正义的， yang akan memerintah sesuai dengan hukum Tuhan. 他会统治用神的律法来统治， Tidak akan berlaku semena-mena kepada rakyatnya. 他不会随便的对他的子民， Semua rakyat akan mendapatkan keadilan yang sama. 每一个他的子民都要得到公义。 Dan satu kata yang menarik di sini, kata jaya, di dalam bahasa Inggris King James dikatakan having salvation. 他在有 ，sorry， lanjut aja. Dengan kata lain, Raja Mesias ini menawarkan keselamatan. 这个王是来给我们有一个救赎， Keselamatan secara rohani yang jauh-jauh lebih penting. 一个对属灵生命救赎是更重要的。 Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah raja dari segala raja. 我们知道神是王之王的王， Tapi kedatangannya yang pertama bukan untuk menetapkan kerajaannya di dunia ini. 可是他来不是为了建立在这个世界上的国， Tetapi kedatangan yang pertama tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah dosa yang sangat-sangat serius. 可是他第一次来是为了帮助我们来赦免我们的罪。 Dia harus mati di kayu salib supaya manusia berdosa bisa mendapatkan pengampunan dosa. 他又死在十字架上来为救了我们的罪，我们是罪人。 Sehingga nanti ketika dia datang untuk kali kedua menetapkan kerajaannya di bumi ini selama 1000 tahun, kita juga yang sudah diselamatkan bisa ikut bersama-sama dengan dia. 使得他第一次再来的时候，他会在世界上建立1000年的国度。 Jadi kita melihat dua nubuatan dari Raja Daud dan juga Nabi Zakaria itu digenapi dengan sempurna oleh Tuhan Yesus di sini. 所以这边我们看见2个预言，撒迦利的先知跟大卫王的先知。 Nah, peristiwa ini bukanlah suatu peristiwa yang diinisiasi oleh Tuhan Yesus dan murid-murid. 这件事情不是主耶稣跟他的门徒所计划的， Bukan seolah-olah mereka membaca nubuatan ini lalu mencoba untuk menggenapinya dengan cara mereka sendiri. 他们不是读了这2件事情，他们就设法去完成它。 Sehingga orang banyak melihat, oh ternyata inilah Mesias yang dinubuatkan di
kitab Mazmur dan juga Zakaria. 呀，使得很像有人家看见他，就是想到说，这两件预言已经被他预言事情已经被他做了。 Kita melihat orang banyak berseru-seru secara spontan, tidak ada yang mengakomodir mereka, menyuruh mereka untuk bersorak-sorai. 我们看见众人都欢呼， Tapi mereka dengan sendirinya berseru, Hosana, 可是众人都欢呼和散那， diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. 啊，奉主名来的以色列王是应当称颂的。 Dan kemudian ketika Yesus menaiki keledai betina dan dia masuk ke kota Yerusalem, itu semua terjadi karena ini memang adalah penggenapan dari nubuatan tersebut. 当主耶稣骑着驴驹进了耶路撒冷，那些都是很像经文写所的说发生了。 Nah, di ayat ke-16 kita melihat bagaimana murid-murid sendiri tidak sadar, tidak paham bahwa peristiwa itu adalah nubuatan dari kitab Mazmur dan Zakaria. 呀，主的门徒都不晓得说这些事情已经被撒加利亚先知跟大卫王所预言了。 Dikatakan di sini, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. 这些门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他这样行了。 Murid-murid tidak sadar ketika Yesus dielu-elukan di Yerusalem sebenarnya adalah penggenapan dari kedua nubuatan ini. 啊，他门徒都不晓得说，当耶稣被呼唤的时候，他的已经被圣经上所预言了。 Mereka baru sadar ketika Yesus sudah dimuliakan, sudah bangkit dari kematian. 啊，他们晓得的时候，主耶稣已经复活了。 Sehingga tidak mungkin para murid dan Tuhan Yesus sendiri merencanakan untuk menggenapi nubuatan ini. 所以不可能是耶稣跟他的门徒所计划。 Dan ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Mesias yang sudah dinubuatkan tersebut. 所以这个真正的显得说，主耶稣就是这两个预言所指的人。 Murid-murid juga tidak sadar bahwa ketika mereka mengambil keledai betina itu, keledai muda itu, mereka sedang menggenapi nubuatan ini. 那些门徒也不晓得说，当他们带那个驴驹来的时候，是已经被预言了。 Mereka telah melakukannya untuk dia, untuk Tuhan Yesus. 他们只是为了主耶稣来做。 Dan orang-orang yang melihat ini menyadari bahwa memang Yesus adalah Raja Mesias itu. 啊，众人看见的，他们都晓得说，耶稣就是米西亚王。 Nah, kedua nubuatan ini mungkin bagi sebagian orang masih belum cukup meyakinkan bahwa Yesus adalah Raja Mesias. 这两个预言都不会已经让众人相信主耶稣就是米西亚王。 Orang-orang yang hadir pada waktu itu mungkin saja ada yang belum sadar bahwa Yesus adalah Raja Mesias. 那些在现场的人，那个有些可能还不晓得说主耶稣就是米西亚王。 Tapi kemudian orang-orang Yahudi yang melihat Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus menceritakan kepada orang banyak tentang kuasa mukjizat Tuhan Yesus. 可是，在众人那边有看见主耶稣复活拉撒路的人， Mereka bersaksi kepada orang banyak yang hadir pada waktu itu sehingga semua orang datang menyongsong Tuhan Yesus. 那些人为主耶稣做见证，所以众人都来迎接主耶稣。 Ayat 17 dan 18 dikatakan, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia. 呀，17节那边讲说，当耶稣呼唤拉撒路，叫他从死复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就做见证。 Nah, kalau kita membaca peristiwa tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, di situ banyak orang Yahudi yang tidak percaya. 啊，如果我们看当时在主耶稣来复活拉撒路的时候，那些有很多以色列人还没有相信主耶稣。 Bahkan dicatatkan ada orang-orang Yahudi yang mencemooh Tuhan Yesus ketika datang ke kubur Lazarus. 呀，那个时候还有以色列人在嘲笑主耶稣来到拉撒路的坟墓。 Ada yang mengatakan dia yang sanggup memelekkan mata orang buta,
Tidak sanggupkah dia membuat orang ini tidak mati? 有些人在指责他说他可以让瞎子可以看见，他不可以让拉撒路不死吗？ Dan Lazarus sudah mati selama 4 hari. 当时拉撒路已经死了4天， Tentu tubuhnya sudah mulai terurai. 呀，那个时候他的身体已经开始风化了。 Dan orang-orang pada waktu itu sadar betul tidak mungkin Lazarus bisa bangkit lagi. 那个时候众人都晓得说拉撒路不可能再复活了。 Mereka sudah yakin bahwa Lazarus sudah berakhir di kuburannya. 呀，众人都晓得拉撒路已经死了。 Tapi suatu peristiwa ajaib yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa Tuhan Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur itu. 可是有一个奇妙事情，他们亲眼看见的，就是主耶稣呼唤拉撒路从坟墓里出来。 Dan mereka tidak bisa menyangkal bahwa mukjizat itu betul-betul terjadi. 他们也不会反对说这个神迹真正的发生了。 Lazarus keluar dari kubur dengan kain kafan yang melilit tubuhnya. 拉撒路从坟墓里出来， Sehingga banyak orang Yahudi yang awalnya tidak percaya menjadi percaya. 使得那些犹太人起初不相信的，现在都相信了。 Dan mereka yang telah percaya ini menyaksikan kepada orang banyak di Yerusalem tentang Lazarus yang sudah bangkit itu. 所以那些相信人在耶路撒冷来对主耶稣来做见证。 Dan akibatnya kita lihat di ayat ke-18. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. 所以在18节那边写到，众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。 Jadi jika ada orang-orang yang tidak bisa melihat Yesus menggenapi kedua nubuatan itu, setidaknya mukjizat ini meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Raja Mesias. 那些没有相信主耶稣已经在这个2件事情预言所承诺的事情的时候，他们看见说主耶稣已经行了神迹。 Belum ada satu manusia pun di dalam Alkitab, di dalam kitab suci Perjanjian Lama dicatatkan bisa membangkitkan seorang yang sudah mati selama 4 hari. 在圣经上还没有写说关于一个人可以来复活一个死了4天的人。 Sehingga orang Yahudi yang hatinya yang awalnya keras sekali, akhirnya melunak dan menjadi percaya. 使得那些犹太人心里很硬的犹太人，那个时候他们也又相信了主耶稣。 Dan orang-orang banyak yang hadir pada waktu itu juga mau menyongsong Tuhan Yesus karena mukjizat ini. 所以那些在那个时候很多人，他们都要来迎接主耶稣。 Nah Bapak Ibu, salah satu karakteristik dari nubuatan yang berasal dari Tuhan adalah pasti tergenapi. 呀，一个关于主耶稣那些圣经的预言都会被圣经被耶稣所呈现的。 Nubuatan yang berasal dari Tuhan tidak bisa digagalkan. 神的应许，神的预言是不会被失败的。 Sekalipun manusia berusaha keras untuk membatalkan nubuatan tersebut, mereka tidak akan pernah berhasil. 人如何的来阻止这个预言都不会成功。 Orang-orang Farisi mencoba untuk menangkap Yesus pada perayaan Paskah tersebut. 那些犹太人来设置来抓住主耶稣在这个复活节的庆祝当中。 Dikatakan bahwa 2 hari sebelum Paskah mereka sudah merencanakan akan menangkap dan membunuh Yesus. 那边写到说，2天还没有复活节的时候，他们就计划来捉捕主耶稣。 Mereka sadar bahwa orang banyak sudah mengikuti Yesus. 他们晓得说有很多人已经跟随了主耶稣。 Dan tidak ada cara lain untuk mencegah Yesus semakin diikuti oleh orang banyak selain membunuh dia. 呀，没有其他办法来阻止那些人来跟随主耶稣，除了把他杀掉。 Tapi mereka tidak berhasil. 可是他们也不成功。 Di ayat 19, mereka sendiri mengakui. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. 所以在19节那边写到，法利赛人彼此说：“看啊，你们是徒劳无益的，世人都随从他去了。” Mereka sadar usaha mereka tidak berhasil. 他们晓得他们所做的都不成功， Sebaliknya mereka melihat seluruh dunia orang banyak mengikuti dia. 反而他们看见众人都来跟随主耶稣。 Harusnya mereka sadar bahwa ini adalah Raja Mesias. 其实他们又晓得主耶稣就是弥赛亚王， Tapi mereka masih merasa kesal
atas kegagalan mereka sendiri. 可是他们还觉得愤怒，他们不成功做这件事情， Menunjukkan kekerasan hati seorang manusia berdosa. 所以这个就看出一个犯罪的人，他的心有多硬。 Pengajaran Tuhan Yesus, mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan tidak cukup membuat mereka percaya. 神的主耶稣的教导，主耶稣的神迹都没办法来警醒他们。 Orang-orang Farisi ini harusnya tahu tentang nubuatan kedatangan Raja Mesias ke kota Yerusalem. 法利赛人都应该晓得说，关于主耶稣会来到耶路撒冷这个预言。 Tapi itu pun tidak bisa membuat mereka sadar bahwa Yesus adalah Raja Mesias. 可是这个也不可以帮助他们晓得说，主耶稣就是弥赛亚王。 Nah, apa pelajaran penting dari peristiwa yang kita bahas pagi hari ini? 我们来今天的我们所看的经文的重点在哪里？ Pertama-tama kita melihat dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus telah menggenapi nubuatan tentang seorang Raja Mesias ini. 第一，我们来看关于主耶稣对主耶稣的预言已经被成就了。 Dia adalah Raja Mesias yang sudah diutus untuk menyelamatkan manusia berdosa. 他是弥赛亚王，被差来拯救这个我们人类的。 Tidak hanya menyelamatkan orang Israel, tetapi juga seluruh dunia dari hukuman dosa. 不单单拯救以色列人，可是全世界的人从罪里来被的赦免。 Kita jangan mengeraskan hati kita untuk datang percaya kepadanya. 我们不要来拒绝，来接受弥赛亚王。 Yesus adalah Raja Mesias dan kita harus memandang kepada dia. 主耶稣就是弥赛亚王，我们要仰望他。 Dan hal kedua yang tidak kalah penting, kita juga harus mau membuka hati kita untuk mengakui dia sebagai Raja Mesias. 第一件事情也很重要的，就是我们要对他敞开我们的心怀。 Nubuatan dan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan cukup harusnya membuat kita sadar bahwa dia adalah Raja Mesias. 预言跟他所做的神迹，已经可以帮助我们来晓得他就是弥赛亚。 Mari kita buka hati kita untuk datang dan percaya kepadanya. 我们来敞开我们的心，来相信主耶稣。 Kita yang sudah percaya, kita terus percaya kepada Tuhan Yesus dan jangan pernah tinggalkan dia. 我们已经相信了，我们要一直来相信，不要离开他。 Dan sambil kita juga memperingati masa penderitaan kesengsaraan Tuhan Yesus, 当我们来纪念主耶稣为我们受苦受难的季节， mari kita juga siapkan hati kita untuk mau hidup bagi Tuhan. 我们也要来预备、准备我们的心，来为他而活。 Dia sudah melakukan banyak hal bagi kita. 他已经为我们做了许多许多的事情， Apa yang kita lakukan bagi Tuhan? 我们为他做了什么呢？ Mari kita siapkan hati kita juga untuk selalu mau berbuat suatu hal untuk Tuhan. 我们也要来准备我们的心，来晓得时时刻刻来为他来做事情。 Sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. 成为一个证明说我们已经被他拯救的人。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿主来帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa Sorgawi, 我们在天上的父， kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah Engkau utus datang ke dalam dunia. 我们感谢主你，因为你已经差遣主耶稣来到这个世界上。 Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 他是我们的神，我们的拯救者。 Dia telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 他已经舍命为我们， Biarlah kami semua sungguh-sungguh mau percaya kepadanya. 帮助我们可以真正的来相信他。 Kami juga berdoa untuk diri kami sendiri. 我们为我们自己来祷告。 Biarlah dalam masa peringatan kesengsaraan, penderitaan, dan kematian Tuhan Yesus, kami selalu mau hidup untuk Tuhan. 使得我们在来纪念主的受难的时候，我们也又准备心来接受他，来为他而活。 Bantu kami untuk meninggalkan segala perbuatan yang berdosa. 帮助我们离去，远离一切所罪恶的事情， Dan selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. 使得我们时时刻刻来活着合神的心意。 Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们这样感恩祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。Thank you.